Bila dia bangun je, korang bayangkan. Dekat katil atas ni, tak ada orang. Apa yang membuatkan Encik Yosef ni terkejut adalah buaya ni tu bergerak dengan sendiri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi di dalam channel Sembang Kopi. Channel yang akan mengetengahkan kisah-kisah seram yang menarik untuk anda dengarkan. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang dah pun subscribe dan terus menyokong channel aku ni. Yang mana korang semua yang baru je sampai ke Sembang Kopi pun, aku nak ucapkan selamat datang. Aku doakan korang semua yang menonton video ni dipermudahkan segala urusan korang semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Untuk kisah seram kita pada video kali ini, seperti biasa aku akan kongsikan dengan korang 3 kisah seram yang dikirimkan kepada aku dan pada aku menarik untuk kita dengarkan. Suka aku ingatkan, jangan terlalu percaya dan taksub dengan kisah-kisah seram yang diketengahkan. Anggaplah ini semua satu hiburan dan tak lebih daripada itu. Jadi jangan buang masa lagi. Get your coffee. Jom, aku story. Kisah seram kita yang pertama ni dialami oleh seorang pengirim kita yang ingin dikenali sebagai Encik Muim. Yang mana Encik Muim ingin berkongsi satu pengalaman seram dia sewaktu dia menyambung pelajaran di sebuah kolej yang terletak di utara tanah air. Dan kisah seram ini berlaku pada tahun 2017. Okey, yang mana bukanlah kisah seram ini berlaku di dalam kawasan kampus ke, dalam bangunan universiti ke, bukan. Kisah ni berlaku di sebuah bilik sewa. Sebab bila dia masuk je ke kolej ni, semester yang pertama hingga semester yang ketiga, dia dapat duduk asrama tau, dekat dalam kampus ni lah. Tapi bila dia naik ke semester keempat dan kelima, dia orang terpaksa mencari rumah sewa di luar. Mungkin disebabkan kekurangan bilik asrama dan dicampur pula dengan pelajar-pelajar baru yang baru masuk, menyebabkan diorang tidak berpeluang lah untuk duduk di asrama. So dia pun sewa rumah dekat luar dan rumah ni tak jauh daripada kolej dia. Okay, kisah seram ini berlaku satu malam je. Yang mana pada malam tu dia ni baru balik daripada main bola tau dengan kawan-kawan dia. Ada friendly lah, senang cerita. So dia main bola apa semua. Habis game dalam pukul 11 lebih 12 macam tu, dia pun lepak minum apa semua, gedebak-gedebuk. Pukul 2 pagi dia pun tak perasan jam dia dah pukul 2 pagi. Bila dia tengok jam, dah pukul 2 lah. Dah lah, aku nak balik lah, besok aku kena bangun awal ni, ada kerja aku nak kena siapkan. Kawan-kawan dia pula macam nganjing lah kan, janganlah balik dulu, awal lagi, baru pukul 2, dia cakap tu kan. So Encik Muim cakap tak boleh, aku nak balik. Dia pun salam kawan-kawan dia, and then dia naik motor balik. Dalam perjalanan dia nak balik ni, tak ada apa-apalah yang berlaku. Cuma dia ada sedikit perasaan yang orang kata macam tak sedar hati lah, kurang senang macam tu kan. So dia kata okey tak apa. Dia pun jalan sampai je dekat rumah sewa dia ni. Kawan-kawan dia yang satu rumah dengan dia semua dah tidur tau, sebab rumah dah gelap time tu. So dia kata okey tak apalah. Dia pun ada kunci pintu depan. Dia masuk, dia terus naik ke atas menuju ke bilik dia, bilik sewa dia lah. Di dalam bilik ni yang tinggal hanya berdua saja, Encik Muim dan juga seorang lagi roommate dia. Yang mana roommate dia ni ambil kos lain lah. Dia ambil kos lain macam tu. Jadi roommate dia ni ada kawan-kawan dia, Encik Muim ni pula ada kawan-kawan dia. Macam tu. Bila sampai je dekat depan bilik, dia buka je pintu. Okay, pintu kunci. Jadi dia buka kunci, dia buka pintu ni sikit je, dia ada terbau satu bau yang kurang menyenangkan. Jadi kata bau apa ni? Dia cakap macam tu. Dia pun tengoklah kat baju dia ke kan, kot lah ada benda-benda kotor ke melekat kan. Tapi tak ada. So Cik Muim kata okey tak apalah,
Dia pun buka pintu. Dia masuk je, dia perasan dekat dalam bilik dia ni ada katil double decker. Yang belah atas roommate dia tidur, yang bawah dia tidur. Jadi dia masuk je, dia letak dia punya jam, dia punya handphone apa semua dekat atas meja. Dia terperasan yang kawan dia ni tengah tidur kat atas. Jadi dia kata, ush, tidur okay. Dia pun tutup pintu. Dia pergilah ke arah katil dia, dia baring. Tengah-tengah dia baring, biasalah penat-penat apa semua kan, takkan terus boleh tidur. So dia pun baring terkebil-kebil tu. Dia pun macam panggil lah kawan dia kat atas. Weh, kau dah tidur dah ke? Ui, dia cakap macam tu. Nama kawan dia ni dia tak nyatakan dalam email lah. So aku just panggil dia roommate je lah So bila dia panggil, oi, dah tidur ke? Dia panggil-panggil lah. Kawan dia senyap je, macam tak cakap apa-apa lah. So okay, dah tidur lah, confirm. Dia pun cadang untuk tidur lah. Terus tidur je dengan keadaan tak cuci kakinya, tak mandinya. Dia kata dia nak terus tidur je. Tengah dia baring ni, tiba-tiba dia terdengar dekat telefon dia ni macam ada notification yang masuk ataupun message lah, macam ada message masuk. Jadi dia pun ambil handphone dia, dia pun tengok lah telefon dia. Tiba-tiba dia baca dekat dalam message tu, roommate dia yang berada di tingkat atas ni ataupun berada di katil atas ni hantar message kat dia yang mana, boleh tak kau tolong aku bro? Kata, kau dah tidur ke? Kau ambil buku atas meja aku, ada satu buku tau, kau pulangkan pada Aina. Aina ni kawan roommate dia tau. So dia kata okey lah, tak apa. Dia pun baca WhatsApp tu, dia pun pelik lah. Kawan dia ni tak tidur lagi ke? Kenapa chat dengan dia kan? So dia kata, woi, kalau ia pun cakap je lah dengan aku, tak payahlah nak WhatsApp. Dia cakap macam tu kan. Tapi kawan dia ni diam je tau. Oi, kau ni dah kenapa? Dia pun bangun berdiri. Dia tengok di bahagian atas, katil atas ni. Nak tengoklah kawan dia tu. Bila dia bangun je, korang bayangkan, dekat katil atas ni tak ada orang. Tak ada orang. Menyebabkan Encik Muim ni lah, dia dah pelik lah. Sebab apa? Bila dia masuk ke bilik tadi, dia perasan memang betul-betul, dia kata dia nampak kawan dia sedang tidur dekat atas tu. Tapi bila kali kedua dia tengok, tak ada orang. Bantal peluk pun tak ada. Kalau ada bantal peluk, mungkinlah salah nampak, macam ada orang baring. Tapi tak ada, hanya ada bantal baring je. So Encik Boy ni macam pelik tau. Biar betul. Dia pun check lah kawan dia tu. Kau dekat mana ni? Dia cakap macam tu. Sorry, aku kena balik kampung, ada emergency lah. Tolong buku tu besok kau bagi pada Aina. Dia cakap macam tu. Masa ni berderau lah darah Encik Muim ni. Sebab dia kata, aku baru nampak kau kat atas ku kan. Tapi dia tak tulis dalam chat lah. Cuma dia kata, aku baru nampak roommate aku dekat atas. And then tiba-tiba roommate aku dekat kampung. Macam mana tu? So dia pun keluar, pergi ke bilik air, cuci kaki, cuci muka, ambil uduk semua. Dia kata, tak boleh. Dia kata, mungkin aku balik tadi aku tak cuci kaki, badan kotor-kotor kan, terus nak tidur, mana boleh. Memanglah boleh kena ganggu. So dia pun balik ke bilik dia. Dia baring dan dia dapat tertidur lah. Tapi kisah seram ni tak berakhir di sini. Yang mana waktu lepas dia dah tertidur ni, dia tersedar tau. Dia pun tak pasti waktu tu pukul berapa. Sebab dia tersedar tu, dia cakap dia perasan daripada katil belah atas ni macam ada satu, boleh dia katakan, rambut yang menjurai daripada katil belah atas ni ke bawah. Dan Encik Muim ni macam orang kata apa, yelah mata kita baru buka kan, jadi kita macam sama-sama macam tu. Bilik gelap, yang ada mungkin cahaya daripada luar je. Jadi dia tengok, macam rambut. Dia baru nak bangun, rambut tu pun naik ke atas, hilang. Hilang tau. So bila dia bangun tu, dia kata, apa yang ada atas katil ni? Dia cakap macam tu. Dia pun lari keluar daripada bilik dia. Dia tidur dekat bawah. Bawah adalah kawan-kawan dia yang lain, mungkin lepas main game ke apa, tertidur. Dia pun baring kat bawah, tidur dekat bawah. Keesokan harinya bila dia bangun, dia mandi apa semua, dia pun ceritalah dengan kawan-kawan dia. And then dia cakap dengan kawan-kawan dia, betul ke budak yang roommate dia ni tak ada balik kampung? So kawan-kawan dalam rumah dia pun cakap, dia kena balik tadi. Dia balik dalam pukul 10 lebih malam macam tu. Kau tak ada, kau kat luar. Dia cakap macam tu. Okey. Sebenarnya macam ni. Dia pun cerita dekat kawan-kawan dia kan. Bila dah cerita kat kawan-kawan dia, kawan-kawan dia pula jadi takut. Sebab yelah nampak,
orang yang tak ada dekat rumah tu ada kan, atas katil tu. Tapi lepas daripada tu tak ada gangguan lah. Cuma itulah satu malam ni gangguan yang dia alami, dia kata dia sendiri tak dapat lupakan, mendatangkan satu perasaan takut kepada diri dia lah. Dan pengajaran yang kita boleh ambil kalau kita balik daripada luar malam kan, kalau boleh mandilah dulu, cuci kaki ke apa ke. Ini dengan baju-baju tu daripada luar sampai rumah terus baring, cari naas lah. Kalau tak kena ganggu pun mungkin malam tu mimpi pelik-pelik. Biasanya macam tu lah. Jadi itulah gangguan yang dialami oleh seorang pengirim kita ni, iaitu Encik Muim. So pada pendapat korang macam mana? Kisah ini seram ataupun tidak? Korang boleh tinggalkan pendapat korang di ruangan komen dekat bawah. Kita beralih pula ke kisah seram kita yang kedua, di mana kisah ini berlakunya kepada seorang lagi pengirim kita yang bernama Encik Yosef. Yang mana Encik Yosef ni nyatakan di dalam email, dia ni berasal daripada Sabah tau, ataupun lebih tepat lagi Keningau. Jadi dia ingin berkongsi satu pengalaman seram dia sewaktu dia menginap di rumah kawan dia yang terletak di Kuala Selangor. Kisah dia bermula macam ni. Encik Yosef ni, dia ni sambung belajar di Semenanjung, di satu universiti yang dinyatakan dalam email sebagai UPNM, Universiti Pertahanan dekat Sungai Besi KL tau. Jadi dekat college dia ni, dia ada seorang kawan baik, iaitu Encik Zamrul. Waktu dia dekat college ni, adalah satu minggu ni macam minggu study week macam tu lah. Jadi budak-budak ramai lah yang balik ke kampung. Jadi Encik Yosef ni fikir kalau dia nak balik rumah dia, yelah Keningau, cuti seminggu, betul tak? Masa lagi, duit lagi. Sebab keluarga Encik Yosef ni bukan keluarga yang senang. Jadi dia decide okey lah, dia duduk dekat asrama je lah. Tapi Encik Zamrul, kawan baik Encik Yosef ni, dia tak sampai hati tau. Dia kata, kau nak tinggal dekat asrama ke? Ramai orang balik ni, dia kata macam tu. Habis tu aku nak buat macam mana? Kalau aku balik ke Sabah pun, aku bukan ada duit, dia cakap macam tu. So Encik Zamrul dia kata, kesian lah aku tengok kau, jom lah kau ikut aku balik lah, dia cakap macam tu. Nak buat apa aku ikut kau balik? Jom lah, alah seminggu je pun, lepas tu kita balik lah balik, dia cakap macam tu kan. Family kau okey ke? Okey, family aku tahulah aku kawan dengan kau, dia cakap macam tu. Dia kata okey lah, dia ikut lah kawan dia ni balik. Ikutlah Encik Zamrul ni balik. Rumahnya terletak di Kuala Selangor. Jadi sampai je dekat rumah macam tu, okey je, family dia pun layan baik apa semua kan. And then kisah gangguan ni berlaku pada malam yang ketiga. Di mana pada malam tu Encik Yosef ni, dia sebenarnya nak video call tau dengan mungkin girlfriend dia lah. Jadi dia nak video call dengan girlfriend dia ni. Lain macam kurang baik dekat situ, sebab rumah kawan dia ni atau rumah Encik Zamrul ni kawasan kampung. Jadi mungkin line yang Encik Yosef pakai ni tak okey. Jadi dia mencarilah line kan. Dia keluar daripada bilik, pergi ruang tamu apa semua. Dan tak ada line juga. Line macam satu macam tu kan, internet lambat. So dia tengok dekat sebelah kiri dia ni ada satu laluan pergi ke arah dapur. Turun tangga terus dapur. And then dengarlah ada suara parents Encik Zamrul ni, adik-beradik Encik Zamrul ni pun ada dekat dapur. And then sebabkan adik-beradik dia ni ramai perempuan, jadi Encik Yosef ni macam segan lah kan nak join pergi dapur. So dia kata tak apalah, aku keluar lah, cari line dekat luar. Dia plan macam tu. Dia pun buka pintu depan. Dia keluar daripada pintu ni, macam ada tangga tau. Turun tangga sikit baru tanah, macam tu. Jadi dia turun tangga ni, sampai kat tangga ni dia perasan dekat laman Encik Zamrul ni macam ada satu buaian tau. Tapi buaian, bukan buaian yang gantung, bukan. Dia buaian besi yang ada gelung. Lepas tu tengah-tengah dia ada tempat duduk dua berdepan. And then dekat kaki ada macam besi tu kan. Jadi kalau nak gerak, tolak je besi tu, macam tu. And then buaian ni sedang bergerak. Tapi disebabkan buaian ni agak jauh sama-sama, Encik Yosef ni tengok, Zamrul tak tu? Dia kata macam tu. Lantas Zamrul, mungkin Zamrul tengah smoking ke, dia takkan nak smoking dalam rumah. Dia smoking kat situ. Oh cantik. Dia pun simpan telefon dia dalam poket. Dia pun jalanlah perlahan-lahan pergi ke arah buaian ni tadi. Sampai je dekat buaian, apa yang membuatkan Encik Yosef ni terkejut adalah buaian itu bergerak dengan sendiri.
bergerak dengan sendiri. Tak ada orang atas tu, Encik Zamrul ke siapa-siapa pun tak ada duduk atas tu. Buaya tu macam bergerak macam tu. Bergerak macam tu. Menyebabkan Encik Yusof ni pelik. Macam mana buaya ni boleh bergerak kan? Sebab buaya yang gantung mungkin ditiup angin. Sebab buaya gantung tu pakai tali kan. Jadi kalau kena tiup angin mungkin bergerak. Sekarang ni buaya tu besi. Dan keliling dia pula ada pokok. Pokok tu tak bergerak tau. Tak ada angin pun. Tapi Encik Yusof ni kata tak tahu macam mana dia boleh terfikir pula pergi ke arah buayan ni tadi. Dia pegang buayan tu supaya tak bergerak kan. Mungkinlah tadi ada orang duduk, lepas tu dia orang bangun, buayan tu masih bergerak. Tapi bila Encik Yusof pegang je buayan ni tadi, meremang bulu roma dia daripada tengkuk sampai ke tangan semua, dia cakap. Masa tu timbullah perasaan takut pada Encik Yusof ni. Yang pada awal ni tadi tak ada. Dia macam tertanya-tanya tau, kenapa buaya ni bergerak sendiri macam tu. Tapi bila dia pegang tu, tiba-tiba dia rasa macam ada satu energi tau yang menyebabkan dia punya bulu roma ni naik. Seram dia time tu. Lepas tu dia ditegur dari arah belakang. Ada suara panggil dia, "Oi Sef, Sef," dia kata macam tu. Encik Yusof ni pandang ke belakang. Rupanya kawan dia Encik Zamrul ni sedang berdiri di tangga. Dan dia kata, "Main sini kau," dia kata. Kenapa kawan dipanggil kan? Dia pun pergi. Kau buat apa kat situ? Tak adalah, aku nak cari line telefon. Dia kata, line telefon aku tak okey lah. Sini memang line tak okey. Jangan duduk dekat luar ni, bahaya lah. Dia cakap macam tu. Kenapa? Masuk dulu. Okey. Cik Yusof pun masuk. Bila dia masuk ke dalam rumah, tutup pintu apa semua, dia pun bual lah dengan kawan dia. Dia cerita apa yang dia nampak tadi, buayan bergerak apa semua kan. And then kawan Encik Yusof ni, iaitu Encik Zamrul ni, macam percaya tak percaya lah sebab dia tak nampak. Tapi Encik Zamrul ni ada cerita tau dekat Encik Yusof, yang mana dalam kampung dia ni ada satu orang yang mengamal ilmu hitam. Siapa dia tak cakap lah, cuma ada orang kampung dia yang amal ilmu macam tu. Dan waktu malam memang kebiasaan ada orang nampak macam benda terbang lah, apalah dalam kampung ni. Memang ada gangguan lah. So Encik Yusof ni macam, patutlah kau tak bagi aku duduk luar. Memang sebab tu aku tak bagi kau duduk luar. Kau dah lah bukan orang sini, kau buatnya kau tak nampak apa-apa ke kan. Tapi Encik Yusof ni tak kena ganggu penampakan. Dia just nampak macam buayan tu je. And then gangguan tu pun habis dekat situ je, setakat situ je. Tapi selang beberapa waktu lepas tu, viral tau, kampung kawan dia ni ada gangguan ketukan pintu. Kan aku rasa korang mesti tahu lah kisah ni, yang mana dah viral dah pun ada misteri ketukan pintu. Tapi bila buka tak ada orang dekat area kawasan Kuala Selangor. Salah satunya adalah rumah Encik Zamrul ni yang diketuk. Ataupun kampung Encik Zamrul ni pun kena juga gangguan tu. Korang bayangkan. Aku tak tahulah kebenaran, sejauh mana kebenaran kisah ni. Macam aku cakap tadi lah, anggaplah ini satu hiburan. Tapi itulah, pada aku macam, seram juga kampung dia ni kan. Dia tak bagi tahulah pula nama kampung. So pada pendapat korang macam mana? Kisah Encik Yusof ni seram ataupun tidak? Korang boleh tinggalkan pendapat korang di ruangan komen dekat bawah. Kisah seram kita yang terakhir ni pula berlakunya kepada pengirim kita yang bernama Kamila. Di mana kisah Kamila ni agak ringkas lah. Biasanya kisah ketiga akan ringkas kan. Tapi pada aku menarik, yang mana kisah ni berlaku petang, bukannya malam. Kisah ni macam ni. Kamila bagi tahu dalam email, dia ni bekerja di sebuah syarikat swasta. Yang terletak, office dia ni terletak di Ceras. Dan office dia ni pun tak besar mana lah. Dia dekat atas, tingkat atas rumah kedai. Korang bayangkan rumah kedai bawah, atas office dia. So korang dapat bayangkan lah office dia besar mana je kan. So dekat office dia ni pula ada 3 waktu kerja. Masuk pukul 8, balik pukul 5. 8.30, balik 5.30. Masuk pukul 9, paling lambat tu pukul 9, balik pukul 6. Dan dekat office tu akan ada 3 orang je yang selalu balik lambat. Dia,
Kamila ni kawan dia dengan bos dia lah. 3 orang. Tapi pada hari kejadian ni Kamila ni seorang je yang masuk lambat pukul 9. Bos dia dengan kawan dia ni masuk pukul 8.30. Jadi 5.30 semua dia orang dah caw lah. Jadi bila pukul 5.30 ni Kamila ni masih lagi tengah buat kerja lah, tengah settlekan kerja dia apa semua. Pukul 5.30 lebih sikit je kerja dia dah settle. Tapi dia tak boleh nak balik sebab punch card dia pukul 9. Dia kena balik pukul 6. Sementara dia nak tunggu pukul 6 ni, dia cakap dia ambil cawan dia bawa pergi pantry. Lepas tu dia basuh apa semua kan. And then lampu belah belakang ni dah banyak tutup lah. Jadi agak gelap lah. Bukanlah gelap betul, dah mula agak gelap macam nak maghrib tu kan. So dia pun pergi kat meja dia. Dia duduk sambil-sambil tu dia WhatsApp lah dengan husband dia. WhatsApp dengan husband dia, cakap I balik pukul 6 hari ni tau. Dia cakap macam tu. So husband dia kata, ya ke you keluar dengan kawan-kawan? Dia cakap macam tu. Tak lah, tak baik lah you ni. I balik pukul 6. Betul, I kat office ni. Dia cakap macam tu. Ya ke, mana bukti? Suami dia bergurau sebenarnya dengan dia. So Puan Kamila kata, oh nak bukti okey. Dia pun nak selfie lah. Dia buka lah selfie kamera daripada handphone dia ni. Dia nak ambil gambar. Okey, korang perasan tak bila korang nak selfie, dekat kamera kita tu akan detect macam face tau, macam muka kan. Detect muka kita, lepas tu ada kotak. Tu kan. Jadi dia pun ambil lah gambar macam tu. Baru nak ambil gambar, tiba-tiba kotak tu beralih tempat. Kotak tu beralih tempat ke sebelah kepala Kamila ni. Yang mana bila Kamila tengok, kenapa zoom ataupun dia punya fokus kat sebelah muka dia. Dia pun tekan balik muka dia dekat skrin tu, and then kotak tu beralih ke muka dia balik. Lepas tu bila Puan Kamila nak ambil, kotak tu beralih lagi ke sebelah muka dia. Dia cakap, apa kena kamera aku ni? Tiba-tiba terdetik dalam kepala dia. Cuba pasang filter. Filter kan? Dekat kamera tu pasang filter, tengok. Filter adalah, bila filter, muka kita kan jadi berubah. Ada dot lah, macam-macam lah filter sekarang kan. So Puan Kamila ni buka filter. Dia buka je, dia tengok muka dia dekat skrin ni. Korang bayangkan, filter tu beralih betul-betul tepi muka dia. Seolah-olah macam kamera ni detect sebelah kepala dia ada wajah. Ada wajah sesuatu yang Puan Kamila ni tak nampak. Jadi waktu ni Puan Kamila ni dah rasa takut tau. Dia macam, biar betul aku seorang ke tak ni dalam office ni. Ke ada benda yang dia tak nampak kan. Dia pun ambil dia punya barang-barang apa semua, kemas masuk dalam handbag dia. Dia tutup, shut down dia punya PC, and then dia tolak kerusi dia masuk bawah meja. Terus dia nak keluar. Sebab dia kata tak apalah, dia tunggu dekat punch card lah, dekat bawah kan. Sebab dia kena turun tangga, kat bawah nanti bawah ada punch card. Waktu dalam perjalanan dia nak keluar daripada pejabat ni, korang bayangkan dia masih dalam pejabat Dalam perjalanan dia ni, tiba-tiba dia terdengar macam ada satu kerusi office ni yang bergerak. Bila bergerak kan ada bunyi roda kan, macam tu, macam ada benda tolak. Menyebabkan Puan Kamila ni lari terus keluar daripada pejabat dia, tutup pintu. Dan tiba-tiba pintu dia tu macam ada satu benda yang langgar. Satu benda besar tau yang langgar, pang, kuat daripada dalam office ni. Menyebabkan Puan Kamila ni terkejut, lari dia turun bawah. Tak sempat dia nak kunci pejabat dia waktu tu. Dia kata dia turun bawah, dia telefon suami dia. Suami dia datang. Kebetulan rumah dia orang pun tak jauh lah daripada pejabat dia ni. So suami dia datang menaiki motosikal. Dan dia kata dengan isteri dia, kenapa? Saya takut nak naik atas, saya nak kena kunci office. Tapi tadi macam kena ganggu. So suami dia kata, tak apalah, biar abang je yang kunci. Okey, suami dia naik, suami dia kunci lah. Pakailah kunci mangga apa semua kan. Dia orang turun bawah, and then dia pun balik ke rumah. Kisah dia ni ringkas lah, dan berlaku pun petang pukul 5 lebih dekat pukul 6. Tapi korang bayangkan, dia seorang-seorang dalam pejabat kan. Lepas tu kamera dia pula detect ada benda lain dekat tepi muka dia, dan menyebabkan dia takut. Dia keluar balik. Bila dia nak keluar daripada pejabat, tiba-tiba dia dengar bunyi kerusi. Kalau aku pun lari. Betul tak? Kita dah tak tengok belakang punya, confirm. Sebab kita dah ada satu perasaan takut kan. Jadi bila dengar je bunyi tu, dia terus lari keluar. Sampai luar, dia tutup je pintu. Pintu dia pula macam kena langgar. Tak mungkin lah angin, Puan Kamila ni kata. Sebab angin macam mana cakap, angin ni halus kan. Dia kalau langgar pun pintu ni kuat mana je. Ini macam ada satu benda besar tau yang langgar,
pom pintu tu daripada dalam. Tak tahulah apa yang ada dalam pejabat tu, ataupun kebetulan je ke Puan Kamila ni nak kena sakat sebab dia balik lambat ke, itu aku tak pastilah. Jadi itulah pengalaman yang dikirimkan oleh pengirim kita ni, iaitu Puan Kamila. Pada pendapat korang macam mana? Kisah kita yang terakhir ini seram ataupun tidak? Korang boleh tinggalkan pendapat korang di ruangan komen dekat bawah. Jadi itu sajalah kisah seram kita untuk video kita pada kali ini. Pada pendapat korang macam mana? Dalam banyak-banyak kisah yang aku storykan kat korang ni, mana satu kisah yang paling menyeramkan? Korang boleh tinggalkan pendapat korang di ruangan komen dekat bawah. Dan yang mana korang semua yang ada kisah-kisah seram yang korang sudi berkongsi dengan aku, korang bolehlah kirimkan ke alamat email Sembang Kopi ataupun Telegram Sembang Kopi, di mana alamat email dan juga link Telegram aku dah tinggalkan siap-siap di ruangan description dekat bawah. Dan terima kasih diucapkan kepada korang semua yang memilih Sembang Kopi sebagai salah satu platform untuk korang dengarkan kisah-kisah seram. Dan yang mana tonton video aku daripada mula sampai ke hujung ni pun, aku nak ucapkan ribuan terima kasih. Itu salah satu cara korang tunjukkan support korang kepada aku untuk aku terus buat video dan menyajikan kisah-kisah seram yang menarik untuk korang dengarkan. Dan akhir kata daripada aku, kalau korang suka dengan cara penyampaian aku, korang suka dengan kisah-kisah seram yang aku storykan dekat korang, aku hargai sangat-sangat kalau korang boleh bantu aku, bantu channel aku dengan tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng, supaya korang tak akan terlepas apa-apa video yang aku akan upload lagi lepas ni. Itu saja daripada aku. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. See ya.